Assalamualaikum dan salam sejahtera ya rakan-rakan. Bertemu kita kembali di Palm Empire ya. Hari ini saya nak bercerita tentang apa ya? Tentang uh, macam mana kita nak buka dompet ya. Dompet mata wang kripto ya. So ataupun dipanggil wallet lah, wallet ataupun dompet ya. So uh, uh, dengan ada dompet ni membolehkan kita melakukan urus niaga mata wang kripto dengan decentralized exchanger. So memang saya tak nafikan ramai antara kita dah tahu apa itu kripto, macam mana nak trade kripto, dan kebanyakan daripada anda dah tahu ataupun dah ada account dengan Binance, dengan Huobi, dengan Luno dan pelbagai lagi. So untuk kita nak melakukan urus niaga yang lebih menarik dengan token-token yang banyak, kita boleh melakukannya dengan menggunakan decentralized exchanger ataupun DEX. So untuk melakukan ni kita mesti ada dompet, dompet non custodial ataupun dipanggil decentralized wallet seperti MetaMask, Trust Wallet dan pelbagai lagi lah. So cuba saya nak tunjukkan you all secara kata overview apa hubungan antara wallet dengan decentralized exchanger dan centralized exchanger. So bagi saya sebagai crypto trader, kita mesti ada ketiga-tiga um, entity ni. Kita mesti ada wallet, kita mesti ada centralized exchanger dan kita mesti ada decentralized exchanger. So saya nak share ni apa hubung kait antara tiga ni ya. So kita tengok ni kan, kita tengok apa ni ya. Okey, ni centralized exchanger, yang ni decentralized exchanger, ni dompet dan ni account bank kita kan. So kebanyakan kita dah ada centralized exchanger, kita ada account Huobi, kita ada account Luno, kita ada account tokenize, kita ada account Binance dan lain-lain lagi. Dan kita boleh melakukan urus niaga mata wang kripto di centralized exchanger ya. Kita boleh lakukan tu. So selalu dia kalau kita nak deposit, kita deposit dan melakukan urus niaga tersebut. Tapi bagaimana kalau kita nak melakukan urus niaga dengan decentralized exchanger? Maksud saya yang ni. Ni. Macam mana kita nak lakukan hubungan dengan decentralized exchanger ni kan. So apa yang kita perlu lakukan, kita mesti ada dompet. Dompet ni wallet lah. Macam ni Trust Wallet, MetaMask. Cuma malam ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buka akaun MetaMask lah, Trust Wallet dan lain-lain lagi lah. Kita mesti ada ni kan. So ni contoh kalau decentralized exchanger pula, kita mesti ada seperti PancakeSwap, KuCoin, Uniswap dan lain-lain lagi lah, banyak ya exchanger yang tanpa berpusat ni, decentralized exchanger. Dan ni centralized exchanger seperti Huobi, Binance dan lain-lain lagi lah. So siapa yang dah mahir dengan Huobi, dengan Binance, dah biasalah melakukan urus niaga tu kan. So apa yang kita lakukan, dan you all kita mesti ada bank juga, account bank, Maybank ke sesiapa kan. So keempat-empat ni you all mesti ada, kita mesti ada kan, untuk melakukan the entire proses dalam mata wang kripto ni. Dan kebanyakan kita ni dekat sini saja, dekat sini account dengan account bank dengan centralized exchanger saja. So tengok kalau kita nak lakukan urus niaga, kita mesti deposit lah, macam macam forex kita deposit dengan bank, depo kat sini kan. So kita depo kat sini, kita boleh trade dengan
akaun Centralized Exchanger ni. Kita boleh beli token-token shilling, macam kalau shilling tu macam Bitcoin, Ethereum, alternative coin, ADA, Cardano dan pelbagai lagi lah. So kalau kita nak trade dekat Decentralized Exchanger ni, kita mesti ada mesti ada dompet ataupun wallet. Depo yang kita depo kat sini ni, duit yang kita depo ni, katakan 1K kan, 1K USDT, kita kena transfer kat sini. So maknanya dalam wallet kita dah ada duit lah. So bila ada wallet dan duit dia, kita boleh lakukan urus niaga dengan Decentralized Exchanger. So kita connect wallet kita dengan Decentralized Exchanger. Bila kita connect, barulah urus niaga tu boleh dilakukan. Nampak ni? Urus niaga boleh dijalankan. So, katakanlah kita buat profit dekat sini kan, dekat DEX ni, secara automatik kita boleh pegang, kita lepaskan pegangan token tersebut, automatik token ni tersebut dengan nilai dia, berapa jumlah keuntungannya, akan direkodkan dalam dompet kita. So, dekat dompet ni kita tak boleh withdraw terus macam itu saja. Kita kena transfer apa yang kita untung dekat Decentralized Exchanger ni ke Central Exchanger. Kita kena tukar, masuk kat sini, dekat Central Exchanger, and then kita melakukan withdrawal melalui P2P juga. Tadi kita deposit kan, and then bila kita melakukan proses withdrawal, and then duit tu akan masuk ke dalam akaun bank kita. Itulah dia punya proses hubungan antara Central Exchanger dengan MetaMask, dengan dompet dengan Decentralized Exchanger. Mana keempat-empat entiti ni dengan bank, SEC dan dompet DEX mesti ada. Kita mesti ada kan. So pada hari ini saya nak cuba terangkan macam mana kita nak buka akaun dompet. Dompet yang kita ada yang selalu digunakan ialah dompet MetaMask. So kita pergi, macam mana kita nak pergi dompet MetaMask ya. So apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena pergi kepada Google lah, Google. Ya, sekejap ya. Pergi kat sini ya. Pergi kat Google, kita cari MetaMask. MetaMask IO kan. Dan pastikan MetaMask tu address dia betul ya. Mesti betul kan, takut nanti okey. Nampak ni? Ni MetaMask, dia punya metamask.io So kita pergi ke download. Bila kita pergi ke download, kita tekan ni ya, install MetaMask for Chrome. Kita installkan dia. Tekan sini. Okey, apa maksud ni remove from Chrome? Maknanya dia dalam desktop saya dah ada MetaMask. So saya kena remove lah. Tapi kalau you all yang tak ada MetaMask dekat desktop, dia akan dia suruh kita ni lah, terus install lah kan. Saya kena remove dulu MetaMask saya daripada Chrome. So saya dah remove. Saya akan remove. Okey, suruh add. Sekarang ni MetaMask saya tak ada dekat Chrome. So dia suruh add. Kalau macam you all dia terus add tadi lah, add to Chrome. Lepas add to Chrome ya, tekan ni, nampak add extension. Sekarang ni proses downloading ya. Tengok checking ni kan. Dia tengah download lah untuk MetaMask tersebut di Chrome anda. So bila dah selesai, tunggu sebentar ya, belum lagi. Belum lagi ya, kita tunggu. Kadang lambat ni, slow internet ni. Belum lagi. Masih checking lagi yang ni ya. Okey, sekarang ni dah ada. MetaMask has been added to Chrome. Maknanya dah nampak. Mana bila cakap remove from Chrome, mana dia MetaMask tu dah being added dekat saya punya ni kan. Saya punya itulah dalam Chrome saya lah kan. So apa yang perlu buat,
Sekejap ya rakan-rakan ya. Saya kena tekan sini. Tak nampak nak you all ni kejap lah. Saya kecilkan. Ada button sini, ada button dia macam ni, tekan button ni. Saya tekan ni, saya pinkan dia. Mana secara automatik MetaMask saya dah di dalam desktop saya ya. So apa yang perlu anda lakukan? Ni kan. Okey, kita nak get started ya. Kita tekan get started. Dekat get started ni new to MetaMask. Of course kita new lah. Kita kalau tuan-tuan dah ada wallet, address semua kan. Tekan import wallet, tapi kita anggap kita tak ada apa lagi kan, create wallet. So bila create wallet, kita sekejap ya, bila kita create dia wallet, sekejap kita nampak ni, kita agree lah. Sekejap, ada technical ni kan. Get started, kita ulang balik. Minta maaf, create wallet, I agree, tekan I agree. Okey, kita buat password kita. Letaklah password kita apa yang kita nak buat kan. Rahsia lah kan. So, kita klik kat sini, I have read and agree to the term and use. And then kita create. Tunggu kan. Lambat sikit ya, rakan ya. Okey, kita lepas tu paparan ni akan keluar, secure your wallet. Jadi kita tekan next ya. Sekarang ni dia paparan ni keluar, dia kata secret recovery phrase. Kita kena tekan ni rakan-rakan. Inilah 12 perkataan rahsia ya, Kita tekan sini. Inilah perkataan rahsia saya. Burden, does, bind, dark, to, subject, motto, pattern, fantasy, chimney, tone, prepare. Simpan ni, tulis ni, simpan dalam buku anda, buku tulis ke, ataupun simpan kat mana-mana lah. So kita simpan benda ni, kita simpan kat sini lah sementara waktu ni kan. Ini untuk proses pendidikan saja kan. So apa yang kita perlu buat, kita pergi sini kan. Maknanya dia, ini kita ni dah, bila kita dah salin ni, kita copy ni kan. Jangan bagi ke orang siapa ni. 12 kata rahsia ni, kita tekan next. So bila sampai kita klik next, apa yang berlaku, dia suruh kita tulis balik ni, confirm your secret recovery phrase dengan ikut sequence. Please select each phrase in order to make sure it is correct. Mana ikut order lah. Perkataan pertama apa dia? Kita tengok. Saya pun lupa. Burden. Second, dash kan. Third, bind. So apa kita buat? Kita tengok burden. Tekan burden. Nombor 2, dash kan. Betul tak? Dash. Betul lah dash. Cari dash. Tekan sini. Nombor 3, bind. Nombor 4, dark. To subject. Nombor 4, dark. Tekan sini. To, mana to? To ini subject. Okey, dah ada. Kita tengok lagi the next. Pattern, fantasy, chimney. Dark to subject. Lepas tu motto, pattern, fantasy ya. Motto, pattern, fantasy. Lepas tu chimney, tone, prepare. Chimney, tone, prepare. Tengok, dia ikut susunan ni kan. So, kita tekan confirm. All done. So, maknanya dia, kita dah ada. Nampak ni? Kita tengok ni, Ethereum Mainnet. Mana MetaMask ni, dia berdasarkan Ethereum punya network. Ethereum punya network kan. Ni, kita dah ada. Banyak, kita boleh add network nanti. Untuk video ni, saya nak cerita macam mana kita nak
add network saya network nanti saya akan terang balik macam apa video akan datang saya akan uh, macam mana kita nak tambah add network. Tapi dekat sini kan kita dah boleh melakukan urus niaga kan. Kalau kita tengok sini kita dah ada account MetaMask kita. Dengan network kita, network Ethereum. So macam mana kita nak kena tahu kan, network Ethereum ni, blockchain ni dia menggunakan Ether ya. Nampak ni Ether kosong. So kalau kita nak melakukan urus niaga, kita mesti ada Ether kat sini. Mungkin bernilai $50 ke, $30 ke, $20. Ini nanti kan Ether ni untuk kita bayar gas fee. Setiap urus niaga tu dia ada gas fee dia. So katakan kita ada $20 Ether kat sini kan. So nanti kalau ada kita nak beli token ke kan, satu token di bawah blockchain Ethereum kan, ERC20 kan, kita kena mungkin ada charges, dia akan tolak. Bukan mungkin dia akan kenakan charges, dipanggil gas fee. So dia akan tolak kat sini. Macam telefon kita lah, kita ada handphone untuk prepaid lah. Untuk kita nak buat call kita mesti top up. Ni macam top up lah, kena top up. Kalau top up kita kosong, tak ada kredit kat sini, kita tak boleh melakukan call. Sama juga kalau tak ada Ethereum ni kosong, kita tak boleh melakukan urus niaga. So clear. Dan ingatlah kalau kita cuba kita tengok ni kan, kita tengok ni akaun satu kita. Kita nak create akaun pun boleh juga. Akaun dua, nak letak nama boleh, Harry ke kan, boleh. Kita ada dua akaun kita create, dah ada dua akaun. Macam forex juga, nak buat akaun satu boleh, akaun dua boleh. Kita pergi dia punya kata profile apa tu, client profile kan. Ni kita pergi sini kita tengok dah ada dua, akaun satu dengan akaun dua. So macam itulah. So kita cuba kita close ni. Kalau kita nak keluar kita punya MetaMask kan, kita lock dia. Mana lock dia, kita tak dapat access kepada MetaMask kita lah. So kalau kita nak masuk balik, kita tekan apa yang kita tulis tadi lah, private key kita, password kita tadi lah. Okay. Lambat ya rakan-rakan. Okay, macam mana ni ya? Clear lah. Nanti insyaAllah pada video yang akan datang, macam mana kita nak transfer Ethereum kat sini, saya akan tunjuk nanti. So macam mana kita nak tambah network. Kita banyak network network Binance, network Everlast, kita ada network Polygon. InsyaAllah kita ni kan, saya akan share nanti di video yang akan datang. Tapi dekat Ethereum ni, magnet ni kita dah boleh buat urus niaga. Tapi token apa kita nak beli? Ingat, kita mesti ada nama token tu. Nanti macam kita nak hubungkan DEX, kita akan ceritakan. So first kita mesti ada token kita nak beli. Macam mana kita nak tengok token ni kan? So macam saya, kalau saya nak tengok token ni simple saja kan. Add token ni, nak import token, saya akan pergi dekat CoinGecko. Saya pergi kat CoinGecko ya rakan-rakan dekat CoinGecko tu, saya tekan sini. Saya pergi dekat PancakeSwap. Saya ambil PancakeSwap 2 Tu saya tekan dekat live chart ni. So nanti pun saya akan cerita kat apa ni semua. Saya pergi dekat sini, tengok Gecko terminal ni, saya tekan alpha ni, button alpha ni. Saya tekan klik dekat alpha ni kan, nampak ni. Saya pergi network. Sini semualah blockchain punya network. Banyak network ni, ada Everlast, Aura token, Ethereum token. Ni sini, tekan sini. Inilah token-token Ethereum. Banyak ni, sampai 31, 30. Banyak ni, berapa banyak ni token. You all boleh pilih kat sini kan.
Contoh kita nak ambil token mana lah contoh dia. Kita ambil token ni lah kan. Ni, token ni ya. XYZ ni. Untuk kita nak tambah token ke wallet kita, kita mesti ada contract address token tersebut. Contoh ni XYZ ya. YZ ni tak, you all tak nampak kan. XYZ ini contract address dia. Kita copy contract address ni. Ni saya dah copy ya rakan-rakan. Ni copy contract address ni. Ni copy ni. And then kita pergi dekat MetaMask kita. Nampak ni? Ni MetaMask kita lah. Tadi token kita nak copy tu token Ethereum. Kita klik dekat import token. Kita pergi kepada custom token. Ni custom token ni. Ni search ni custom token. Klik pada custom token. And then kita paste token contract address yang kita copy dekat tadi tu kan. Kita paste. Tunggu sebentar tau. Token simbol XYZ. Token di simbol 18. Add token. Add custom token. Mana dia? Dah ada XYZ ni. So, kita import token tu. Kita klik dekat account XYZ. Nampak dah perasan tak ni? Mana ni? Token ni dah ada dalam Ethereum kita, dalam MetaMask kita. So, kita boleh beli dah token XYZ ni. Dekat ni, dekat kita kena connect dengan itulah. Dengan kita punya ni. Token ni. So, kita dah boleh beli token XYZ ni kan. So setakat tu dulu ya rakan-rakan. Nanti saya ajar balik lah. Cuma tujuannya hari ni macam mana kita nak buka akaun MetaMask. Next step saya akan ajar macam mana kita nak tambah network banyak ni. Kita boleh network Binance ada, network Polygon ada dan macam network ni. Nanti saya akan ajar pula macam mana kita nak beli token contoh tu XYZ ni dengan menggunakan decentralized exchanger ni. So insya-Allah satu persatu lah saya ajar. So insya-Allah ya, saya harap rakan-rakan dapat faham macam mana kita nak buka akaun MetaMask. Ada lagi lah, ada sambungan-sambungan di video yang akan datang. Okey kan? Saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.